أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kita hormati Tuan Nazir, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh IJK, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama meneruskan pengajian kuliah subuh kita. Allah berkati pertemuan kita di awal Rabiul Akhir. Dah berlalu Rabiul Awal, bulan kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat lagi ya? Ada ingat ya saya? 20 tahun tak? 20 tahun kan? Tengok muka-muka baru, ramai lah kawan-kawan kita tak ada. Saya ingat 20 tahun lepas. Masa tu ganti Ustaz Wan Azhar, Wan Ahmad di Terengganu. Masa itu dia mengajar di Jempol, Seting. Dia tak dapat. Dia suruh saya ganti ada 2-3 kali. Rezeki Allah bagi hari ini dapat semula kita bertemu dalam kuliah subuh ni selepas hampir 20 tahun. Semoga ada keberkatan pertemuan kita pada pagi ini. Apalagi selepas berakhirnya bulan Rabiul Awal, kita menyaksikan satu peristiwa besar kepada umat Islam seluruh dunia khususnya dan secara amnya saudara-saudara kita yang berada di Palestin, di mana pejuang Hamas telah sekali lagi membuat serangan mengejut hampir 50 tahun negara Islam tidak membuat serangan kepada Zionis Israel. Bukan negara Israel ya. Kita selalu silap sebut. Israel ni dia tak ada negara. Dia tak ada tanah. Itu tanah Palestin yang dirampas secara kasar, secara zalim dan dipaksa. Walaupun sebenarnya sebelum 1948 itu, Palestin ini dah sedia ada di sana 3 kumpulan besar agama. Agama Kristian, agama Yahudi dan juga agama Islam. Di mana 3 kumpulan ini hidup dalam harmoni, aman, damai. Apalagi selepas
Masjid Aqsa berjaya dikembalikan semula kepada Islam dalam kerajaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengambil pendekatan tak boleh kita ganggu orang Kristian, tak boleh diganggu orang Yahudi, dan tak boleh diganggu orang Islam. Dan Salahuddin Al-Ayyubi mengarahkan supaya yang Kristian pergi tempat ibadat ya, yang Yahudi pergi tempat ibadat ya, dan Islam pergi tempat ibadat masing-masing. Dan tak bermula dari tahun 1948 itu dengan kedatangan puak-puak Zionis Israel ini, maka bermulalah kacau bilau, pergaduhan, perkelahian yang membawa ke peperangan yang begitu panjang sehingga sekarang umat Islam ditindas, dibunuh, diseksa, dipenjara, dan yang paling dahsyat bermula dalam tahun 60-an, Zionis Israel telah mula mengganggu Masjid Aqsa, di mana mereka berusaha untuk sebenarnya menghancurkan, merobohkan, muntuhkan Masjid Aqsa. Sekarang ni pun Masjid Aqsa itu di bawahnya dah berlubang, digali lubang dengan harapan mereka supaya Masjid Aqsa itu runtuh. Tapi tak berlaku sampai sekarang. Dan tahun ini mereka merancang untuk meruntuhkan Masjid Aqsa. Itu saya ringkas tuan-tuan dan puan. Hanya pada pagi yang masa yang terbatas ini, kita nak kaitkan di situ puak Israel Zionis ni sebenarnya mereka ni adalah puak-puak yang digelar sekarang ni puak-puak Freemason ataupun Illuminati. Puak-puak Freemason Illuminati ni dia memang telah wujud semenjak daripada Nabi-Nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, sehinggalah mereka itu wujud secara rasmi dia, menzahirkan kedarhakaan dia kepada Allah di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa AS, di mana terus berlaku sehingga zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kan ada ayat yang melaknat mereka. Banyak ayat-ayat yang melaknat golongan ini. Antaranya dalam surah Al-Baqarah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ. Puan-puan ni Allah sumpah dia jadi babi, jadi monyet, dan mereka menyembah iblis dan syaitan. Maka ayat yang kita baca pada awal tadi, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Puak-puak ni, mereka ni adalah golongan yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tak nak terima. Malah puak-puak ni, dia sangat menentang kelahiran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sehingga kan penentangan mereka itu bukan semasa Nabi itu telah lahir. Sebenarnya perancangan mereka untuk menghapuskan dan membunuh Nabi ini sebelum Nabi dilahirkan lagi. Ini puak yang namanya Freemason ataupun Illuminati yang menyembah iblis dan syaitan. Maka itu dalam ayat itu disebut nuwallihi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mereka itu tidak mau mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran Islam ni. Maka Allah biarkan mereka. Nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan mereka. Maksud di situ bila Allah biarkan, Allah buat tak peduli. Walaupun ada di kalangan mereka itu yang sedar dan kembali. Tapi kita perlu ingat, puak-puak Freemason ni, Illuminati ni, dia ada sumpah dia. Ada bai'ah juga, ada perjanjian dia. Mereka tu bukan mudah-mudah nak keluar.
Puak-puak yang dah dipengaruhi ataupun dah buat perjanjian ini bukan mudah nak keluar. Contoh dia Malik Faisal. Malik Faisal, dia cuba berubah. Tapi akhirnya dibunuh sebab Malik Faisal ni dia banyak menyalurkan sumbangan kepada negara-negara Islam, termasuklah negara kita Malaysia. Banyak sumbangan Malik Faisal dan Malik Faisal suka datang ke Malaysia. Maka antara sumbangan dia tatkala menubuhkan Universiti Melaya. Sehingga ada Dewan Malik Faisal di Universiti Melaya. Tapi akhirnya dia dibunuh. Begitulah. Yang terakhir Michael Jackson. Michael Jackson pun sebenarnya cuba nak keluar daripada kumpulan ini. Tapi akhirnya Michael Jackson pun dibunuh juga. Ini sejarah. Tapi sejarah-sejarah ni banyak ditenggelamkan dan banyak disembunyikan. Tapi insya-Allah segala kemungkaran puak-puak ini satu masa, satu ketika tetap akan timbul dan akan ada orang yang mengeluarkan semula sejarah-sejarah kemungkaran kejahatan mereka ini. Puak-puak ahli militeri dan juga permission. Maka itu Allah sebut dalam itu ayat yang wa may yusha itu ayat 114 dalam surah An-Nisa muka surat 97. Bawah tu iyaduna illa inasa. Mereka itu menyembah iblis dan syaitan, bermakna mereka menyembah berhala. Ya, inasa mereka menyembah patung, menyembah berhala. Menyembah patung, menyembah berhala, bermakna mereka menyembah iblis dan syaitan. Hanya berhala patung itu dijelmakan keadaan iblis dan syaitan itu. Maka dibuat patung dan berhala. Itu Allah tutup ayat itu wa iyaduna illa syaitanan marida. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Sebenarnya apa yang mereka sembah itu adalah syaitan yang syaitan itu kan sifat dia angkuh, sombong. Maka bila dia menyembah iblis dan syaitan nanti, maka dia jadi manusia yang angkuh, yang sombong, takbur. Mereka merasakan sehingga kan puak Zionis ni, dia mengatakan dia ni jelmaan Tuhan, anak emas kepada Tuhan. Dia saja layak untuk hidup di muka bumi ini, orang lain tak layak. Dia saja yang layak masuk dalam syurga, orang lain tak layak. Maka itu dia tak kira siapa, Kristian ke dia, Yahudi ke, sebenarnya dia berbeza. Yahudi itu dengan Israel, Zionis ini dia berbeza. Sehingga kan sekarang ni pun kita lihat dah jelas permusuhan, perkelahian puak-puak Yahudi ni dengan puak-puak Zionis ni. Sehingga kan dia pun bangun sama-sama menunjuk perasaan untuk menentang puak-puak Zionis. Dan dia rasa malu. Mengapa puak-puak Yahudi ni rasa malu? Sebab tatkala mereka itu dibunuh, dihambat, dihalau di seluruh dunia, termasuklah daripada Spanyol. Tatkala kejatuhan kerajaan Islam Spanyol, ramai orang Yahudi di situ. Dan puak-puak Salibiah ni, tentera salib ni, dia bunuh, ditangkap, dihalau puak-puak Yahudi. Maka puak-puak Yahudi ni orang Islam yang terima dia, yang selamatkan dia. Maka puak-puak ni berterima kasih kepada orang Islam. Sehingga kan sekarang mengatakan puak-puak Zionis Yahudi ini adalah merupakan puak-puak yang zalim, yang menindas, yang merampas tanah-tanah Palestin. Ini sepatutnya tak berlaku. Sepatutnya kita panggil semua orang Palestin ni balik ke Palestin, ambil balik, serahkan balik tanah mereka. Kita rasa malu kepada orang Islam, orang Palestin yang banyak bertolak ansur, banyak bekerjasama, banyak menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ini berlaku. Maka kalau kita tengok dalam ayat 113, muka surat 96, surah An-Nisa. Apa Allah sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم.
Allah nak jelaskan kepada kita, sekiranya tidak ada anugerah Allah, anugerah Allah tu yang berbentuk rahmatnya, wa rahmatuhu. Maka seandainya tidak ada anugerah dan rahmat Allah, rahmat Allah ni lah Allah utuskan Nabi dan Rasul, Allah datangkan Islam, iman, akidah, Allah datangkan Al-Quran ni rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Allah datangkan Nabi dan Rasul, dan setiap Nabi dan Rasul itu Allah iringi dengan kitab-kitab, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Allah datangkan Al-Quran, mukjizat besar, kitab istimewa untuk jadi pegangan kepada kita. Maka kalau tak ada ni, apa akan berlaku? Lahamma ta'ifatum minhum, akan ada satu kumpulan ni, kumpulan Freemason dan Illuminati yang menyembah iblis dan syaitan ini, yang bersungguh-sungguh. Lahamma ta'ifah itu, kumpulan ni dia bekerja sungguh-sungguh. Dia berusaha siang malam, pagi petang. Sama ada secara halus, secara kasar, secara lembut, secara paksa. Mereka sentiasa berusaha. Itu maksud lahamma ta'ifah ayyudillu, untuk menyesatkan kamu. Maka berusaha sungguh-sungguh itu berbagai-bagai cara pula untuk menyesatkan kita, orang yang beriman, orang Islam yang mengikut ajaran Nabi-Nabi ini. Berusaha, bersungguh-sungguh. Maka banyak perancangan-perancangan mereka bagaimana nak menyesatkan orang Islam. Kadang-kadang kita lihat secara halus tadi kita tak perasan. Kita tak perasan sebenarnya umat Islam dah tersasar. Sehingga kan ada yang jadi macam-macam Khawarij dia, Mu'tazilah dia, Syiah dia, macam-macam. Ini semua perancangan mereka, kerja mereka untuk supaya memecah belahkan dengan berbagai-bagai aliran izm, puak-puak, kumpulan ni, supaya umat Islam ni sentiasa berpecah, bergaduh, berkelahi, apalagi lah dengan sistem-sistem politik yang membawa banyak kepada kekurangan, akhirnya membawa kepada pergaduhan dan perkelahian. Ini usaha mereka yang tak ada hujungnya, tak ada habis usaha mereka, ayyudillu, untuk menyesatkan kita. Tapi alhamdulillah, dengan Islam, dengan iman, dengan akidah dan Al-Quran ini, bila kita berpegang dan kita berusaha terus kehidupan kita ini untuk meningkatkan ilmu dan amalan, wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidak akan berjaya menyesatkan kita yang berada di masjid, di surau, yang beribadat, solat berjamaah, sentiasa berzikir, baca Quran, sentiasa meningkatkan ilmu dan amalan, memahami agama Allah ni. Ini Allah janji, wa ma yudillunaka min syai'. Tidak akan mampu mereka menyesatkan kita, wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak akan dapat memberi kesan kepada kita dengan ajaran yang menyesatkan itu. Mereka tidak boleh menyakiti kita walaupun sedikit. Sebab kita ada kekuatan, kita ada pegangan, kita ada kefahaman, kita ada keyakinan, kita ada iman, kita ada akidah. InsyaAllah selamat. Maka inilah iman, akidah, Islam, Al-Quran. Wa kana fadlullahi alaika azima. Inilah kelebihan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita yang sangat besar. Alhamdulillah. Kalau tak, bayangkan di mana kita, siapa kita, bagaimana kita. Kan ialah mungkin dalam sejarah kita umat Melayu ni, mungkin kita dulu berpegang juga kepada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, wallahualam. Tapi akhirnya kita dijajah dan dikuasai oleh Hindu. Banyak kaum Melayu jadi Hindu. Kalau tanpa adanya Nabi Muhammad bawa ajaran Islam ni, di mana kita? Agak di Bali kita sama-sama lah berak ke Batu Cave ya. Dalam keadaan kita beriman ini pun, tuan-tuan dan puan, ada yang ikut. Baru ni kan saya kebetulan hari di Bali Taipuzam kan. Saya ada kuliah di Selayang, lalu dah Batu Cave, tengok ada orang Melayu yang pakai tudung pun ada. Besok pagi tu dua dia keluar kenyataan, alhamdulillah tahun ni
dapat sama-sama kita merayakan Deepavali. Itu dalam keadaan Islam, ada sama-sama berarak. Kita berarak. Orang patung tu, dia sama-sama pula. Dia tak tahu yang dibaca tu ialah jampi serampah, dia ikut dia. Itu dalam keadaan iman masih ada, Islam masih ada pun jadi begitu. Apalagi bayangkan kalau tak ada Islam, tak ada iman, tak ada akidah, tak ada Al-Quran ni. Bayangkan macam mana. Ni tuan-tuan dan puan, disebut tadi mereka sentiasa berusaha tanpa rasa letih, lelah, lesu dengan berbagai-bagai cara. Termasuklah dengan hiburan dia, dengan arak dia, dengan judi dia, dengan berbagai-bagai kemungkaran maksiat dia, kederhakaan kepada Allah, konsert, macam-macam. Usaha mereka untuk menyelewengkan dan menyesatkan aja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak cerita panjang lah pagi ni kan, sebab lama tak datang kan. Ustaz ni lama-lama tak datang, panjang pula cerita kan. Hanya saya nak tutup. Dan melalui peristiwa yang berlaku di Palestin sekarang ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan, Allah nak tegur kita. Allah nak ketuk hati kita. Bila kita lihat kezalim yang sangat dahsyat, sehingga kan 3 hospital di Gaza tu semua dibom lah. 3 hospital besar di Gaza tu dibom. Termasuklah satu masjid yang rakyat Malaysia bagi derma, bina masjid tu, masjid Malaysia ni pun hancur, musnah, dibom oleh Israel. Setiap hari, setiap saat, setiap second ni, mereka dah memutuskan bekalan elektrik, air, makanan, perubatan semua. Mereka suruh keluar konvoi-konvoi tu pun dibom ni. Ni dahsyat ni. Dahsyat ni. Sebenarnya Hamas mengatakan Yahudi ni bukan kuat. Israel ni dia tak kuat. Dia penakut sebenarnya. Dia penakut. Kalau dia berani, pasal pakai main bom. Bom tempat tinggal, bom masjid, gereja pun dibom. Kenapa begitu? Sebab dia penakut. Dia tak berani nak berdepan dengan tentera Islam dan tentera Hamas. Maka itu yang cara tu ya dia boleh buat. Kalau secara berdepan, mereka sekarang ni dah hilang semangat dah. Mereka sebenarnya tak nak berperang. Sehingga ramai di perkalangan tentera mereka dah memberontak dah. Kami tak nak pergi perang, kami tak nak mati, kami tak nak zalim. Dia memberontak. Tapi kalau kita lihat, dah mula agak berlembut. Semalam pun dah dibenarkan konvoi-konvoi masuk ke Gaza. Walaupun tak secara, tapi sebelum itu pun ribu rakyat-rakyat daripada Jordan, daripada Mesir, dia pikul memang. Pikul air, pikul makanan, bawa ke Gaza. Ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk lah. Tapi nampak macam mana kan? Sebab sempadan-sempadan semua dah ditutup dan diugut oleh Israel. Kalau ada cuba masuk, dia akan bom. Itulah. Kita lihat macam-macam halangan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza. Mana sebut tadi, dia penakut. Dia tak berani nak berdepan. Ini kita rasa sedih. Bila kita lihat, saya sendiri kan mengalirkan air mata, rasa sedih. Tapi 2 hari lepas, Hamas juga mengeluarkan kenyataan, sekarang bukan masa kita bersedih, sekarang masa kita berjihad. Hilang rasa sedih tu. Tapi bila kita sebut, Allah nak tegur kita tadi, nak ketuk hati kita. Dalam keadaan ini, di mana kita? Siapa kita? Bagaimana kita? Sebab kita lihat keadaan ini berlaku ni, kita tengok macam-macam pandangan, macam-macam pendapat, pandangan tu mereka tak faham pun sejarah. Mereka tak faham pun apa yang berlaku. Dia tak faham. Dia hanya tengok tu, dia kritik, dia salahkan Hamas pula, dia salahkan orang Islam macam-macam. Ni macam-macam keadaan. Saya tak sempat nak cerita bagaimana keadaan tu. Hanya kita nak kaitkan tadi, sebenarnya Allah nak tegur kita. Bila kita lihat apa yang berlaku ni, siapa kita? Di mana kita? Apa peranan kita? Bagaimana kita? Bila kita sebut Allah nak tegur kita, Nabi pun pernah banyak kali Allah tegur. Siapa kita kalau Allah tak nak tegur kita? Nabi pun Allah tegur, tuan-tuan dan puan.
Antara ayat yang membawa makna Allah tegur Nabi. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ini, Allah tegur Nabi. Sebab apa Allah tegur Nabi? Sebab sebelum berlaku peperangan Badar, terlintas di hati Nabi. Apa yang terlintas? Kalau kita dapat tawan 10 orang ke tentera Quraisy ni, dan kita dapat rampas senjata dia, mungkin boleh memberi kesan kepada kita di segi kekuatan dan persiapan kita. Tapi Allah tegur, maka nali nabiyyin ay yakuna lahu asra. Tak boleh bagi seorang nabi itu dia memiliki tawanan perang dan harta rampasan perang hatta yusqina fil ard. Sehingga nabi dan tentera Islam itu menghancurkan musuh di medan perang. Mengalahkan musuh di medan perang. Maknanya kita kena pergi di lapangan. Kena berdepan dengan musuh. Berlawan dengan musuh ni. Dengan menggunakan kekuatan yang ada. Itu, maka kalau kita lihat di situ, perang Badar itu, samalah apa yang berlaku di Palestin sekarang. Kalau kita berpendapat, kenapa Hamas serang? Hamas kan kekuatan tak ada, senjata tak ada, tak lengkap. Menghadapi Israel yang kuat. Dalam peperangan Badar Allah bagi pengajaran. Dalam keadaan senjata yang kekurangan dan bilangan tentera yang sedikit, 313 orang menentang tentera Quraisy 1000 orang. Tapi kekuatan itu ialah daripada Allah. Yang kuat itu Allah. Yang memberi kemenangan kejayaan itu Allah. Bukan tentera, bukan senjata. Allah yang memberi kemenangan. Maka menang. Menang tentera Islam dalam peperangan Badar. Apa yang kita nak lihat? Maka bila kalah itu, tentera Islam dapat menawan, ada mengatakan 10 orang daripada tentera Quraisy ini. Kan baru dapat, Allah benarkan. Ni baru boleh. Lepas kamu mengalahkan musuh, tawan 10. Dan yang paling penting, ini yang Nabi rasa tadi. Sebenarnya kita kekurangan senjata. Senjata ni ada di tangan tentera Quraisy. Maka Nabi dapat rampasan perang. Antara rampasan perang itu tadi ialah pedang yang harga dia mahal. Pedang ni dimiliki oleh orang Yahudi Bani Qainuqa. Ini pun panjang cerita mengenai Bani Qainuqa ni. Orang Yahudi Bani Qainuqa ni. Antara kumpulan yang terbesar daripada kumpulan Yahudi yang 12 kumpulan itu, Bani Qainuqa yang paling ramai, yang paling besar daripada kalangan mereka itu dululah. Maka tapi Allah takdirkan Yahudi Bani Qainuqa jugalah yang jadi pemimpin di negara Arab banyakkannya. Masuklah Arab Saudi pun daripada orang Yahudi Bani Qainuqa yang menyamar masuk Islam. Masuklah sama dia di negara Arab yang lain pun sama ya. Hanya 2 ya negara Arab yang raja dia daripada orang Islam, daripada keturunan Nabi Bani Hashim. Kan kerajaan yang terakhir selepas jatuhnya kerajaan Utsmaniyah itu, maka Mekah Madinah diperintah oleh kerajaan Bani Hashimiyah. 2 ni yang sempat lagi selepas berlaku peperangan yang dahsyat itu, 2 raja ni sempat lagi. Satu di Jordan, satu di Maghribi. Begitu di Jordan itu kan akhirnya dengan Al-Hashimi, dan juga di Maghribi itu Al-Hashimi juga. 2 yang lain tu semua termasuk di Mesir. Kalau kita baca sejarah di Mesir, semua Yahudi itu. Jadi pada Jamal Nasir dan Anwar Sadat, yang Husni Mubarak tu bapa Yahudi itu. Yang nama di Tohta Sisi lagi bapa Yahudi. Saya pernah sampai di perkampungan Husni Mubarak. Saya tengok di sekitar saja nak pergi melawat. Di mana kampung Husni Mubarak? Hebat pernah sampai Mubarak, rupa-rupa ni. Kampung Husni Mubarak tu
kampung Yahudi, Qaryah Al-Yahudiyah. Nama ni kampung Sungai Barat, dia pun Yahudi. Itu Mesir daripada dulu sampai sekarang. Dan begitulah banyak negara Islam walaupun bukan Yahudi tapi dah dikuasai oleh Yahudi. Nah, Bani Qainuqa. Tuan-tuan dan puan, kenapa pedang yang kuat, yang tajam, yang tahan lasak, tak patah dimiliki oleh Yahudi Bani Qainuqa ni? Sebab Yahudi Bani Qainuqa ni ketika itu satu puak yang kuat dan mereka tu sentiasa berada di medan perang, berperang. Maka dia bangsa yang suka perang, dia perlu peralatan senjata yang kuat, yang ampuh, yang tahan, tak patah. Maka dia dapatkan senjata tu. Kita biasa tengok kan kalau parang ke pisau kan ada cop, kan ada gambar mata, kan ada cop tu manik di Sungai Manik tu kan, ada pun daripada Taiping, cop Taiping, kalau batu kiki ada cop dia. Pedang tu apa cop dia? Pedang yang dirampas tu, yang milik Bani Qainuqa tadi. Cop dia tuan-tuan dan puan, made in Kedah. Made in Kedah. Makna dia pedang tu daripada Kedah. Kedah masa tu orang Melayu. Mana orang Melayu yang buat pedang tu? Ini kalau kita tahu besi kuning. Orang-orang lama ni dia tahu kan besi kuning. Besi kuning ni hanya ada di Kedah. Di Gunung Jerai ditempur pedang itu. Di Gunung Jerai ditempur pedang itu. Maka sekarang ni kan dah jumpa tempat menempur pedang itu di Gunung Jerai. Bukan 10 bang, bukan 20, ratus serombong-serombong tempat-tempat menempur pedang ni. Senjata ni. Di Kedah, sehinggalah sungai-sungai sampai petani. Ratus. Dulu orang buat tak tahu, sekarang ni dah ada orang buat kajian. Ni hebat orang Melayu ni. Satu masa ketiga dulu orang Melayu ni bangsa yang gagah, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Itu pun tak sempat nak cerita. Itu dalam kuliah lain insya-Allah. Hanya secara ringkas, kita orang Melayu ni bang, berasal dia bercampar. Campar kan di Burma, Kamboja. Itu tempat asal kita, Campar. Dia Melayu Campar kan. Kita ni semua daripada Campar. Hanya Melayu ni dia naik ke atas sampai ke India. Orang Melayu pernah menjajah India 800 tahun. 800 tahun orang Melayu menjajah India. Bukan calang-calang, bukan 80 tahun. 800 tahun orang Melayu pernah jajah India. Sehinggalah ke Sri Lanka, sehinggalah ke Kepulauan Hawaii tu. Pulau Hawaii tu Sultan Melayu dulu. Sampai ke Jepun. Dan orang Melayu ni dia pernah menjajah seluruh dunia ni Melayu Raya. Itu nama Melayu Raya. Maksudnya orang Melayu ni kepakaran dia bukan sahaja senjata tadi, dia pada membuat bahtera besar. Okey, itu kalau kita lihat tentera Islam dulu yang menentang Portugis tu, bahtera 2 kali ganda besar lagi daripada bahtera di Palma yang Portugis milik itu. Kita besar. Dengan persenjataan yang hebat. Hebat orang Melayu ni. Itu Melayu Raya tu. Lalu sampai ke Afrika, pernah berperang di Laut Atlantik, di Laut Pasifik, sampai ke Amerika, sampai ke England. Itu orang Melayu bang. Dulu. Tapi sejarah tu disembunyikan, ditenggelamkan. 10 tahun lepas, saya dah cakap. Satu hari ketika nanti, sejarah ini akan timbul semula. Sebab ditenggelam, dia akan timbul. Sekarang dah ada profesor-profesor yang buat kajian, yang mampu mengkaji. Maka inilah sejarah yang kita lihat ditimbulkan semula. Hebat orang Melayu. Itu Melayu Raya. Dan akhirnya jadi Nusantara. Masih luas Nusantara tu. Filipina dia sampailah Vietnam, sampai Kamboja, sampai ke Kepulauan Melayu ni. Akhirnya tinggal Kepulauan Melayu. Akhirnya tinggal negeri-negeri Melayu. Sekarang negeri Melayu tu pun dah tak ada orang. Yang ada kereta api tanah Melayu ya. Itu yang kita ada. Itu pun nak tukar tu. Nasib baik kereta api ni selalu rugi. Kalau selalu untung kereta api ni dah tukar nama tu. Ni yang kita ada lagi bang. Kereta api tanah Melayu. Maka masa masih ada. Waktu masih ada. Bangkitlah. Bangunlah. Kita bukan bangsa lekeh. Bukan kita bangsa lemah. Kita bangsa hebat. Kita ada kekuatan. InsyaAllah. Allah akan bangkitkan semula bangsa Melayu ini. Memimpin bukan saja
Islam di tanah Melayu ni, tapi Islam di seluruh dunia. Negara Arab dah tak boleh harap dah. Kita lah. Tapi Alhamdulillah, kita sebut banyak. Di Selangor ni, Allah kumpulkan segala bijak pandai ni. Yang mempunyai akal yang bijak pandai ni. Pemikiran aras tinggi ni. Profesor, doktor, engineer di Selangor ni. Tempat lain tak ada. CEO ni kat Selangor ya. Kat Jelabu, kat Petiki ada CEO. Tak ada bang, kat Selangor ada. Ini sebenarnya ada hikmah. Sebab ulama-ulama pernah mengatakan apabila jatuhnya umpaya Melaka, ulama mengatakan hari ini jatuh umpaya Melaka, insya-Allah akan lahir umpaya Melaka lebih banyak dan lebih besar. Ini insya-Allah. Kalau kita tengok ni Selangor kan yang memimpin kebangkitan Islam di negara kita ni. Dengan berkumpul segala bijak pandai ni. Tengok ni kuliah subuh, kan kuliah duha, ni kuliah tengah hari, ada kuliah petang, ada kuliah maghrib. Kalau bulan puasa ni, Masya Allah, tazkirah. Di Selangor ya ada. Kat tempat lain tak ada bang. Kat Selangor ya ada ni. Ini hebat di Selangor ni. InsyaAllah, kita di Selangor ni akan memimpin bukan saja kebangkitan Islam di Malaysia ni, kebangkitan Islam seluruh dunia. Bersatulah. Kemarilah kita rapatkan ukhuwah persaudaraan kita. Janji Allah tetap benar. Ya. Itu tadi nak sebut, tadi saya ringkas. Pedang tadi, orang Yahudi tadi dapatkan beli dengan harga yang mahal. Itu pedang tu kuat. Sekarang ni macam kereta kebal kan. Maka Yahudi ni telah sampai ke Kepulauan Melayu, dah sampai ke Kedah untuk mendapatkan senjata tadi. Itu yang kita kaitkan nanti dengan senjata tu. Dengan hebatnya senjata tadi, pasti orang Melayu ni hebat. Satu ketika dulu. Itu sebelum Islam lah. Wallahualam, kalau ada yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, wallahualam. Tapi, hakikat dah begitulah. Sebelum Islam lagi. Orang Melayu ni telah hebat. Orang Yahudi dia mendapatkan senjata. Kan ni Al-Quran ni bang. Kita tengok mukjizat tadi kan. Sebenarnya, apa yang nak disebut dalam hakikat ilmu Al-Quran itu dia sangat jauh pergi. Daripada Nabi tegur, Allah tegur Nabi, sebenarnya apa yang berlaku sampai ini nak sebut sejarah orang Melayu ni, bagaimana orang Melayu ni. Itu Al-Quran. Itu baru makna dia tafsir makna, belum lagi pada hakikat Al-Quran yang sebenarnya. Maka kembalilah Al-Quran. Amalkan Al-Quran, bacalah Al-Quran, banyakkan zikir. Ya akhir zaman ni sentiasalah berada dalam keadaan kita berwudu ya. Dan banyakkan solat-solat sunat, banyakkan qiyamul lail. Insya-Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Banyakkanlah zikir antaranya ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin, ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bacalah ayat-ayat Quran. InsyaAllah Allah berikan kekuatan bagi kita. Tapi kita anggap kita dah tua dah. Nak buat apa? Sebenarnya saya ni pun baru nampak sihat bang. Lepas kena vaksin yang kedua, saya jatuh sakit. Jatuh sakit tu 3 bulan tak lalu makan. Muntah lepas vaksin yang kedua. Bisa-bisa badan ni, bisa-bisa lagi badan. Hilang sebelum makan, hilang tenaga. Nah, kita bila dia ambil yang ketiga, vaksin yang ketiga tu saya jumpa doktor. Doktor kalau ambil yang ketiga ni tu mati ke doktor? Terperanjat doktor tu. Apa pula ustaz, apa pula tuan, apa pula pakcik. Saya lepas ambil yang kedua tu, saya jadi badan bisa letih, tak lalu makan apa hal dah tu. Patut vaksin ni makin sihat. Itu sebab imuniti badan cik ada masalah. Betul-betul tu. Saya sebelum ambil tu, saya boleh berkebun di pagi. Saya dah tua di Jongso ni banyak berkebun bang. Banyak berkebun. Kita dulu beli tanah di Jelebu dengan Profesor Dr. Razak. Ada datang ni kot, Dr. Razak meninggal dia. Pensyarah Profesor UAE.
Tapi dia dah meninggal. Sekarang ni saya uruskan. Kita ada tahfiz di Seting juga, Batu Kikir. Tapi bila meninggal tu saya uruskan di Jelebu tu. Kita beli tanah 30 hektar. Kita masa tu di Jelebu belum ada tahfiz. Tapi kita perancangan dulu tu, kita tanam pokok-pokok dulu, buah-buahan. Tapi dah berbuah lah. Ada durian, ada dokong, satu bukit kita tanam dokong. Kita nak buat agro tahfiz dalam kebun buah-buahan. Itu yang selalu pergi kebun. Kebun ni yang hitam. Dulu kan 20 tahun lepas kan putih dia kan. Ustaz ni dah macam bangla pula. Hari-hari kena panas hitam tu. Tapi Alhamdulillah. Sekarang ni pokok-pokok tu semua dah berbuah. Kita sedang bangunkan agro tahfiz. Kalau di Masjid As-Salam biasa kita buat buah-buah. Saya pun ada kuliah di SN 9, Al-Ulum ada lagi. Alhamdulillah. Tapi lepas COVID, lepas PKP tu banyak kuliah-kuliah kita stop. Tapi masih ada lah di Kota Damansara. Ya. Hanya kita nak tutup ayat tadi tuan-tuan. Turiduna aradad dunya. Allah tegur Nabi tadi, kamu mengharapkan ganjaran dunia, nak harta rampasan perang, nak tawanan. Wallahu yuridul akhirah. Dalam perjuangan ini tuan-tuan dan puan, Allah janjikan kita ganjaran di akhirat. Mana? Dalam perjuangan kita ni, kita hanya mengharapkan ganjaran di akhirat. Allah janjikan kita syurga. Mana? Allah sediakan rahmat nikmat yang tak ternilai dengan emas, intan, berlian, harta benda dunia ini. Maka itu Allah tegur kita tuan-tuan dan puan. Mana kepayahan, kesusahan, kesengsaraan yang ada Palestin ini, siapa kita? Di mana kita? Bagaimana kita? Kita jadi orang yang buat tak tahu ke? Ataupun kita jadi orang yang peka dengan apa yang berlaku ni. Kita berusaha untuk memberi sumbangan dan bantuan dengan apa yang kita ada, yang kita mampu. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita ada rumah. Kita masih boleh bersukaria. Tapi apa yang berlaku di Gaza, ini Allah tegur kita. Supaya kita jadi hamba Allah yang tunduk, patuh, menyerah diri kepada Allah. Menjadi manusia yang pemurah, bukan manusia yang bakhil. Kita sumbangkanlah apa yang ada pada kita, setakat mana yang kita mampu, untuk memberi keringanan, kesusahan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Hanya kita tak sempat nak sentuh tentang siapa Hamas. Tapi kajilah, bacalah sejarah. Bagaimana tertubuhnya Hamas. Yang sangat sukar, sangat susah sebenarnya. Kalau dulu Hamas kan dia ditubuhkan, diasaskan oleh Ahmad Yassin. Tapi dia dah dibunuh. Walaupun buta itu, dia dibunuh, dibom. Sangat sinis, sangat dahsyat kematian dia. Tapi Islam bangkit dengan nama Hamas ini membentuk satu kekuatan. Dulu buat pejabat di Gaza, tapi sentiasa dibom oleh mereka, oleh Israel. Akhirnya dipindahkan pejabat dia ke Syria. Berlaku peperangan saudara. Inilah dugaan cabaran yang dihadapi. Terpaksa keluar, pindah ke Abu Dhabi, Dubai. Maka dapat tekanan daripada Amerika. Macam-macam. Akhirnya sekarang ni dipindahkan ke Tehran. Macam-macam dakwaan. Mengapa Hamas ambil bantuan daripada Syiah, daripada Iran? Mengapa orang Syiah yang bantu ramai Iran? Mengapa? Tak perlu kita nak bahas tu. Contoh macam kita tenggelam lah, lemas. Bila tenggelam tu, kita nak mati lah ni. Tiba-tiba kita ada tali. Yang lontar tali tu orang Yahudi. Kita tak ambil tali tu. Engkau Yahudi, aku tak nak tali engkau, tolong kau. Boleh tak tu? Tapi dalam keadaan lemas, siapa yang bagi bantuan, kita terima dulu. Lupakan semua. Dan besok, bila dah dapat balik Palestin, Masjid Al-Aqsa ni, insyaAllah kita ubah balik, tukar balik, perbaiki balik apa kekurangan dan sebagainya. Sekarang ni, tak payah cerita lah. Dia tu Syiah ke dia tu, tak payah. Ini propaganda musuh Islam yang sentiasa menjadi ruang supaya kita ni berpecah, bergaduh, berkelahi ya, antara kita ni. Lupakan tu semua. Inilah yang ada. Itulah kekuatan yang ada. Alhamdulillah. Dia ada lagi semangat Islam dia. Ada dia Syiah daripada Syria ke, daripada Iraq ke, daripada Jordan ke, daripada Sudan ke, daripada Yaman ya. Apalagi kekuatan mereka yang sangat besar sekarang ni, digeruni juga oleh Israel, ialah Syiah yang berada di Lebanon.
Dan mereka mengatakan kekuatan Syiah Mujahidin daripada Lebanon ni 10 kali ganda kekuatan Hamas. Ini nampak apabila bangkit pula bukan saja negara Islam tapi negara yang bukan Islam pun nampak dah memberi sokongan kepada umat Islam. Kita ahli sunnah tak boleh buat apa. Tapi kita lihat ni bantuan pertolongan Allah. Bukan saja daripada negara Islam tapi bukan negara Islam. Atas di Rusia sendiri pun merasa sepati. Kita pula salahkan Hamas, salahkan Palestin. Ini apa hal? Jadi itulah tadi tuan-tuan dan puan. Allah nak tegur kita. Allah nak ketuk hati kita. Di mana kita? Siapa kita? Bagaimana kita? InsyaAllah kita jadilah hamba Allah yang ikhlas, jujur, amanah dalam setiap amalan kita. Sebab amalan yang jujur, amanah saja yang diterima oleh Allah dan ganjaran besar di hari akhirat, maka itu buatlah segalanya lillahi ta'ala. Maka itu kan ibadat kita semua lillahi ta'ala kerana Allah, bukan kerana lain. Itu pun banyak lagi nak cakap tapi masa dah habis. Sekadar itulah untuk pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih dapat kita sama-sama berjumpa dengan izin Allah. Ada keberkatan pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada soalan ya. Kalau tak ada, saya tutup sekadar itu. Saya mohon maaf kelemahan, kurangan, kesilapan. Hanya kalau ada siapa yang nak menyumbang untuk kita sedang membangunkan komplek agro tahfiz tadi. Bulan lepas pun ada satu bah datang daripada Segambut. Musim buah lah, musim buah durian. Boleh datang makan free ya. Dia bagi makan durian melansat dokong free ya. Tapi kalau nak bawa balik itu timbang bayar. Yang makan dia free. InsyaAllah musim buah nanti boleh agro tahfiz kita. Terima kasih. Tutup dengan zikir ni kuat-kuat. Semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina minal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanina minal mujahidin fi Palestin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa shattid kalimatahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujri ashab, wa ya hazimil ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.